Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya Mukris ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan mengenai apa yang telah pun berlaku ataupun apa yang perlu kita tahu di dalam pasaran setakat ini ya. Dan apa yang kita ketahui sepanjang minggu ini beberapa hari yang lepas indeks pasaran mengalami keadaan yang agak volatile dan pergerakan yang tidak menentu. Dan seperti yang saya pernah kongsikan di dalam FB Live, sama ada di Asriam Academy ataupun di Capital, dan of course daripada The Quant dan Rick as well, apa yang saya kongsikan selama ini adalah kerana pergerakan yield daripada 10-year Treasury notes yang kian meningkat ini menyebabkan pasaran saham membuat beberapa kejatuhan ataupun tekanan di dalam pasaran, sama ada di Dow Jones, indeks Dow Jones, sama ada indeks di S&P 500 maupun dalam indeks Nasdaq Composite. Perkara ini disebabkan oleh kekhawatiran inflasi akan berlaku, tetapi sebenarnya kekhawatiran mengenai inflasi ini adalah agak terlalu awal ataupun terlalu pramatang untuk dikatakan buat ketika ini, kerana pasaran baru sahaja memulakan fasa pemulihan. Biasanya kekhawatiran mengenai dengan inflasi ini berlaku selepas economic activity ataupun kegiatan ekonomi dalam satu-satu pasaran tersebut telah pun dipastikan pulih dan membuat kenaikan growth yang stabil, dan biasanya barulah inflasi ini dapat dikhawatirkan. Dan satu lagi adalah mungkin disebabkan sentimen ataupun catalyst yang ada daripada Federal Reserve, yang mana mereka tidak begitu khawatir dengan kadar kenaikan inflasi yang mungkin dijangka oleh beberapa penganalisa di pasaran. Tetapi apa yang menjadi fokus utama mereka, Federal Reserve, adalah motus employment ataupun peluang pekerjaan yang mesti ada, mengurangkan unemployment di dalam pasaran. Dan ini bagi mereka, pandangan mereka is more towards kalau sekiranya ada peluang pekerjaan, orang sudah giat bekerja, banyak bekerja, dan pendapatan akan meningkat, dan ini akan secara tidak langsung mempergiatkan lagi kegiatan ekonomi di dalam pasaran. Inilah pandangan mereka, dan mereka tidak begitu khawatir tentang kekhawatiran para penganalisa mengenai dengan inflasi pada ketika ini. Seperti yang saya katakan tadi, ianya adalah terlalu pramatang untuk diperkatakan. Tetapi apa yang saya ingin kongsikan di sini is more towards technical analysis untuk kita lihat bagaimana S&P 500 sedang membuat pergerakan. Apa yang perlu kita fahami tentang pergerakan harga setakat ini, setakat pada hari Jumaat minggu ini yang berakhir pada 26 Disember 2021. Mari kita go towards market ya. Sekejap ya. Alright. Okey, seperti yang dapat kita lihat di sini, carta yang ada di sini, S&P 500 seperti yang pernah saya kongsikan minggu lepas ataupun awal minggu ini, S&P 500 ini sedang bergerak di dalam channel line ini. Nah, walau bagaimanapun channel line ini bukan channel line, pergerakan harga sebenarnya, pergerakan harga S&P 500 ini nampaknya melemah. Dan kalau kita perhatikan apa yang telah pun berlaku sebelum ini, iaitu pada Oktober tahun lepas,
biasanya apa yang dapat kita nampak di sini, the lower channel line ini menampakkan ianya adalah satu support yang kuat, dan barang kemungkinan uh, correction ataupun tekanan harga yang kita lihat di dalam S&P 500 ini mungkin akan membuat comeback ataupun bounce, mengantul ya, atau dalam bahasa Brunei mengantul ataupun bounce back daripada the lower channel line ini, dan mungkin akan membuat kenaikan semula to resume the price action ke atas berbalik ya. Tetapi seperti yang saya huraikan sebelum ini, pergerakan ini agak melemah sedikit. Biasanya kalau pergerakan harga ini mempunyai momentum yang amat positif, biasanya pergerakan harga ini akan membuat percubaan untuk pergi ke upper channel line sebelum membuat correction, price correction untuk mencuba support ataupun kawasan support, kawasan support. At the moment pergerakan ini amat lemah sedikit. Jadi pergerakan ini mungkin akan membuat kenaikan yang amat terhad. Dan kenaikan tersebut mungkin terhad kepada imaginary channel line ataupun channel line yang tengah-tengah ni lah. Kalau saya cuba lukis ya apa yang ada di sini sekejap ya. Hopefully saya dapat melukis ya. Biasanya kita dapat melihat what is the center line di sini. Sekejap ya, center line. Tidak ada. This is not the one. Sekejap ya. I think the second one. Still the same. Still the same. Oh, ya di sini. Okay. Ya, this the middle line. Okay. Mungkin pergerakan harga ini akan terhad untuk membuat pergerakan kepada channel line yang di tengah-tengah ini ya. Dan mungkin kalaupun price ini akan membuat kenaikan, ia akan hanya bergerak ke channel line yang di tengah-tengah, dan kemudian mungkin akan membuat correction berbalik kembali kepada the lower channel line. Dan ini mungkin akan berlaku untuk beberapa seketika, sama ada pergerakan ini akan berlaku selama beberapa minggu ataupun beberapa bulan. Dan para penganalisa menjangkakan pergerakan ini mungkin akan mencapai harga ke 4,000, paling tinggi pun mungkin ia akan bergerak hingga ke paras 4,200 ataupun 4,400. Okay. So ini perlu kita perhatikan untuk beberapa ketika, dan pergerakan ini mungkin akan berlangsung sehingga bulan Jun ataupun bulan Ogos yang akan datang. Tetapi ini perlu kita perhatikan. Again, saya sarankan untuk tuan-tuan dan puan-puan, perhatikan pergerakan harga ini. Dan kalau sekiranya pergerakan harga ini tidak membuat tindakan pantulan kebalik daripada lower channel line ke the middle channel line ini, kita perlu berhati-hati kerana perubahan trend mungkin akan berlaku, tetapi bagi saya bukanlah satu perubahan trend yang agak major ataupun besar, tetapi ia still within the corrective price action yang bersifat sementara sahaja. Dan kalaupun sekiranya dia membuat correction selepas menembusi lower channel line, mungkin price action ini akan membuat support di kawasan 3,680 kawasan hit di sini ya.
kawasan sini ya. Ataupun mungkin dia akan membuat support around this area. Okay, around this area mungkin. Jadi ini perlu kita perhatikan, sama-sama kita perhatikan. Dan the most critical part yang perlu kita lihat, jika sekiranya price action ini mampu menembusi 3.200, paras 3.200, mungkin kejatuhan akan terus berlaku. Jadi kita mesti perhatikan apa pergerakan indeks ini. Kenapa? Kenapa ia amat penting ataupun important? Kerana nisbah dia 3 daripada 4 saham, tiga saham akan mengikut pergerakan indeks. So ia akan membagi impact kepada pergerakan saham-saham di dalam S&P 500, dan of course bila ini akan mempengaruhi pergerakan saham tersebut, kesemua pasaran akan going into the negative territory. So kita mesti perhatikan sepanjang minggu depan, sepanjang bulan depan, sepanjang beberapa bulan yang akan datang, macam mana pergerakan S&P 500 ini. So it's very very important untuk kita menganalisa pasaran indeks ini. Dan pada masa sekarang jangan kita cuba-cuba untuk menambah portfolio kita kerana pasaran agak volatile at the moment. Kita hendaklah menunggu pasaran ini kembali semula pulih untuk membuat kenaikan balik ke atas. Okay, so that's very very important. Itu saja perkongsian saya, tuan-tuan dan puan-puan, untuk sama-sama kita perhatikan pergerakan indeks pasaran ini untuk kita berjaya dalam peluang pelaburan dan peluang perdagangan di pasaran Wall Street. Sekian, dan jumpa lagi di dalam video YouTube yang akan datang. Sekian, terima kasih.